Baik, terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kami janjikan tadi, bagaimana untuk mengetahui keistimewaan lenggong Ismail dan juga para penontonnya, dan juga bagaimana ini dikaitkan dengan aktiviti orienteering. Jadi satu aktiviti akan berlangsung, terus kita bawakan dan juga tanyakan kepada tamu di studio. Okey, kita terus saja memperkenalkan tamu kita, YB Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasrallah, Ahli Parlimen Lenggong, dan juga Tuan Samsuri Abdul Latif, Presiden Persatuan Sukan Orienteering Malaysia, IOF Event Advisor. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Okey, terus saja kepada apa yang nak dianjurkan di Lenggong ini dan bagaimanakah perancangan dan juga pengisian yang akan dianjurkan. Mungkin boleh kiranya untuk kita mulakan dengan Tuan Samsuri terlebih dahulu untuk kita melihat penganjuran atau cara ini sebelum kita beralih kepada Datuk Seri untuk bercerita lebih lanjut tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada TM kerana menjemput saya dengan Datuk Seri. So, terima kasih juga saya kepada yang support kejohanan untuk edisi ke-11 ni. Daripada Tourism Malaysia, daripada Pusat Khidmat Dun Lenggong, Parlimen Lenggong, Datuk Seri ada sini. Semua penaja-penaja yang ada. Okey. Kejohanan ini sebenarnya dah masuk edisi ke-11. Dan terakhir kita anjurkan di Royal Balloon pada tahun 2015. Dah 6 tahun dah, grace period dia agak lama. Sebab sukan ni, sukan lasak. Ayam bau ni sukan lasak dan dia berprofil tinggi. Jadi tahun ni Alhamdulillah kita diberi support. Sikitlah support daripada Tourism Malaysia dan daripada Datuk Seri sendiri. Dan kita pilih Lenggong ni sebagai Lenggong ni spesifiknya lokasi dia sangat-sangat menarik. Sebab semua dia punya faktor expect untuk penganjuran sukan lasak ayam bau ni, amateur racing ni, elemen tu semua ada di Lenggong. Dengan bukitnya semua komplit lah. Yang tu saya ingat Datuk Seri akan huraikan lah dari segi bab pelancongan ni. Dan kali ini kita menjanjikan yang lebih menarik sebab dia ada 2 kelas, 2 kategori. Dan kelas pertama dia panggil, kita ambil nama sinonim dengan dialek negeri Perak lah, dia panggil tumpor. Tumpor ni elit lah. Tumpor. Saya tahu tumpor tu makna. Sinonim dengan dialek-dialek di negeri Perak. Kita ambil tumpor ni kerana memang hancur lah. So dia 12 jam race tanpa henti. Wow, okey. 12 jam race tanpa henti. Dan satu lagi dia panggil jenuh. Jenuh ni 5 jam race tanpa henti. So setakat ni kita mendapat arahan tu agak singkat sebenarnya dalam masa 3 bulan. Jadi kita buka dalam masa 72 hours full slot registration. Sebab yang ni memang dinanti-nantikan oleh atlet-atlet genuine adventure racing dekat Malaysia. Sebab kita ada banyak pasukan-pasukan yang terbaik di Malaysia dan pernah kita pergi di Portugal apa semua main dekat sana. Jadi itulah yang kita sangat-sangat menarik dengan sini, dan saya pun sebenarnya agak teruja juga, dah 6 tahun tak buat. Kita mendapat very good demanding daripada atlet-atlet semua. Dan kejohanan ini sebenarnya dia merangkumi orienteering, itu navigasi, ada mountain bike dan ada rafting di Sungai Perak, dan SUP, standing up paddle di Tasik Raban, ada high roping, abseiling, ada 2 kali abseiling, dan total semua untuk kelas tumpah 108 km lebih. Dan jenuh 70 lebih kilometer. So yang ni sebab sekarang ni racers kena be prepared because kita dah hujung bulan depan ni monsun, semua musim terkujuh kan. So Lenggong hujan tak menentu kan, sebab di Lenggong ni sebenarnya pukul 12 pun masih ada kabus. Itu yang menarik di Lenggong ni. Yang tu dia dah sama level macam Cameron Highland lah. YB Datuk Seri, perkaitan Lenggong dan juga dari segi tarikan kerana sejarah kawasan tersebut merupakan satu yang sangat signifikan dalam lembaran sejarah negara kita. Dan bagaimana impak penganjuran sukan seperti ini bukan saja boleh memberikan masyarakat pengenalan tentang kawasan tersebut dan juga appreciation ataupun penghargaan tentang kawasan tersebut. Lenggong jenama antarabangsa. Kerana tahun 2012 kita telah pun diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. InsyaAllah 15 hari bulan ini akan ada mesyuarat dan kita yakin satu lagi pengiktirafan Lenggong Geopark akan diwartakan, dan 2023 akan pergi Global Geopark. Global Geopark ketiga di negara kita. Dan sebagaimana disebut tadi, tentu penganjuran ini akan memberi impak besar kepada sektor pelancongan, khususnya sukan lasak. Kerana muka buminya persekitaran cukup menarik dan sudah tentu dengan apa yang ada ini
ia akan memberi impak banyak khususnya kepada masyarakat tempatan negeri dan juga negara ini. Dan sudah tentu saya harap 17, 18, 19 bulan ini seluruh mata rakyat Malaysia akan tertumpu di Lenggong dengan aktiviti yang terkenal. Kalau kita tengok di Langkawi, di banyak tempat-tempat lain, bagaimana Langkawi terkenal, Pulau Pinang terkenal dengan penganjuran aktiviti yang boleh menarik pelancong ekoturism datang. Dan tentu impaknya besar, terutama sekali dari segi limpahan sosioekonomi kepada masyarakat tempatan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, makanannya, penginapannya, produk-produk IKS-nya akan dapat dijual misalnya kepada pengunjung-pengunjung datang dan sebagainya. Okey, dinamakan Lenggong itu sebagai satu tumpuan, bukan saja tumpuan lokal tapi juga tumpuan global. Okey, Tuan Syamsuri, ya sudah pasti kita melihat masih lagi kita berbalik kepada persediaan dan juga persiapannya itu, kerana kalau kita lihat mungkin kalau pengajaran dahulu berbeza, kita tidak berdepan dengan pandemik COVID-19. Ini kita berdepan dengan pandemik, SOP-nya itu berbeza dan juga dari segi teknikalnya juga mungkin berbeza. Jadi untuk pihak pengajar bagaimana mempersiapkan supaya yang pertama memastikan objektifnya itu masih lagi dicapai, tetapi masih lagi kita meletakkan aspek-aspek keutamaan keselamatan dan kesihatan itu kepada para peserta. Soalan yang perlu memang dia penjelasan. SOP is a very sensitive issue. Betul. Saya sebenarnya kejohanan ini kita diluluskan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan dipakui oleh MKN. Sebab surat kelulusan itu memang sisi kepada semua prinsipal-prinsipal Kementeri-menteri. Jadi saya rasa mungkin event ini adalah pertama kali yang event pertama diluluskan sebelum pengajuan lain lah. Rasanya kalau ikut daripada outsource yang kita dapat. SOP is very paramount lah. Memang kita pentingkan SOP. So, peserta akan datang, akan buat RTK Kids Antigen dulu. Yes. Okey, masa registration dia kena buat RTK dulu. So, dia ada satu portion, satu part di mana diorang ni akan test RTK. Kalau lepas, diorang akan masuk register. Kalau tak lepas, maksudnya kita akan quarantine dia untuk proses selanjutnya untuk KKM lah. Jadi, kalau sebelum ni, kita minta diorang 3 days atau 3 hari, 4 hari sebelum RTK. Saya takut nanti ada dummy. Jadi, kita tak nak ada timbul kluster pula nanti kan, kita tak nak lah. Jadi, so diorang RTK on the spot masa kejohanan. So, setiap semua peraturan, even flag off, semua kita follow SOP strictly. Yang tu memang kita pentingkan SOP lah dalam keadaan kita sekarang ni kan. Datuk Seri sebut tentang bagaimana kawasan itu sekiranya ada satu acara yang sangat signifikan ataupun signature event itu, orang datang ke Langkawi, datang ke Penang. Bagaimana Datuk Seri lihat kesinambungan selepas ini dengan sekiranya ini mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan atlet-atlet. Penyertaannya bukan saja daripada orang tempatan. Saya pasti banyak atlet antarabangsa yang berada di Malaysia juga akan menjadi sebahagian daripada acara ini. Hadapan ini bagaimana Datuk Seri lihat potensi? Sebab itu saya harap selepas ini akan lebih banyak penganjuran sukan yang bertaraf kebangsaan dan juga kita harap bertaraf antarabangsa. Sebenarnya Iron Bond ini pun sebenarnya lah kalau tidak kerana pandemik, ia akan mendapat penyertaan daripada masyarakat antarabangsa. Jadi kalau kita lihat pengajuran siri pertama hinggalah ke siri ke-10 lalu, penyertaan cukup banyak dan sudah tentu ia sangat baik dan kita harap selepas ini bila ada program-program seumpama ini, dengan tentunya dia akan mengembangkan contohnya dari segi sektor ekonomi, kewujudan kawasan-kawasan penginapan dan sebagainya, mewujudkan pelbagai produk-produk industri pelancongan, kerana di samping peserta yang hadir, kita jangkakan ramai penonton yang akan datang nakkan penginapan, nakkan makan minum, peserta datang dengan family, produk-produk baik. Jadi limpahan dari segi aktiviti itu yang penting juga. Dan saya jangkakan dan saya harap dengan adanya program ini kita mendapat liputan meluas dan Lenggong punya branding akan lebih
dikenali lah. Untuk prasyarat pendaftarannya itu, kalau kita lihat bagaimana proses pendaftaran, adakah adanya prasyarat pendaftaran pre-requirements untuk peserta-peserta yang akan menyertai dari segi tahap fizikal, tahap kesihatan dan sebagainya, kerana bukan kita saja bercerita tentang pandemik COVID-19 tetapi untuk mengelakkan sebarang kecelakaan ataupun kemalangan kepada peserta. Betul. Sekarang ni pun kalau kita tengok dalam di media sosial, diorang dah training lah sekarang ni. Dengan seriously hardcore training lah. Sebab adventure racing ni dia tak macam sukan-sukan lain. Dia tak macam trail running, tak macam marathon, triathlon semua. Sebab dia fast thinking and fast larian yang bijak apa semua kan dalam tu. So kita akan buat banyak precaution. So maksudnya kalau kata dalam penganjuran ni diorang ada skill testing. Okey. So skill testing itu compulsory, wajib. So kalau tak lepas kita akan bagi diorang buat lagi lah maksudnya. So dan kebanyakannya yang races yang masuk ni kebanyakannya yang dah biasa. Dah biasa dengan adventure racing. So diorang dah tahu. Sebab adventure racing dekat Malaysia ni tak banyak orang yang organize. Tak banyak organize sebab kalau Iron Bound ni memang boleh saya katakan legend event lah. Daripada tahun 2002 lagi, daripada saya muda lagi sebenarnya. Masih muda. Sampai sekarang ni alhamdulillah kita dapat support daripada kerajaan negeri, daripada tourism, even Datuk Seri pun first time tu pun dia dah impress lah dengan tangan. Saya kata ini why not, nanti kalau tahun depan kita buat lagi tak ada masalah, insya-Allah kan. Sebab saya suka Lenggong ni komunitinya sangat ramah. Sangat menolong, sangat membantu, sangat-sangat membantu. Oleh parlimen dia macam mana lah. Tapi untuk penyertaan tak ada limit ataupun had usia. Kita limit. Yang tu memang ada. Ada. Dia 19 tahun ke atas. Okey, tetapi untuk maksimumnya itu kita tak ada limit. Cuma participant kita follow SOP 150 tim sebab dia tak boleh buat macam larian biasa sampai 1,000 2,000 sebab susah nak kawal. Ya, betul. Datuk Sri, dengan kita dapat rasakan bagaimana kemeriahan acara tersebut dengan begitu lama, ialah komuniti kita duduk dengan aktiviti yang sangat terhad, melakukan aktiviti luaran pun mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Dengan adanya aktiviti outdoor seperti ini, bagaimana Datuk Sri lihat ia boleh membawa kembali semangat untuk bersukan dan untuk bersama komuniti bila kita cuba keluar daripada situasi pandemik ini? Saya percaya apabila kita dapat menganjurkan sukan seumpama ini, ia memberi keyakinan kepada pelbagai pihak untuk kita bersedia dan juga dapat hidup dalam keadaan normal baru sebegini. Kita tak boleh terus tertekan dengan suasana yang ada. Jadi dengan ada pengajuran pekan ini, dia beri keyakinan untuk kita melaksanakan aktiviti menarik. Cuma saya ambil kesempatan di sini untuk menyebut bahawa pengajuran program ini di Lenggong memang sangat tepat kerana kita mempunyai pelbagai kalau dalam geopark kita geotapak yang bertaraf antarabangsa. Kita ada gunung pulut yang standardnya menyamai Gunung Mat Cincang di Langkawi. Kita ada macam nanti berkayak di Tasik Raban, Kebing yang standardnya sama di Sungai Kilim di Langkawi. Maknanya apabila kita mengadakan program ini, saya yakin selepas ini masyarakat akan mula bergerak untuk domestic tourism ini. Kan? Jadi kita tak boleh keluar negara. Maka pengajuran aktiviti saya percaya akan beri keyakinan untuk rakyat keluar beriadah, beraktiviti, tapi terus mematuhi peraturan-peraturan SOP yang ditetapkan. Yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi adalah keunikan dan juga apa yang dipaparkan dari segi flora dan faunanya di kawasan Lenggong. Dan kita juga nak bercerita tentang kesukaran, cabaran-cabaran dan juga tas yang akan dilaluinya itu mungkin bersangkut paut juga dengan kesukaran bersandarkan kepada kawasan lokasi geografi itu sendiri. Jadi penyediaan oleh pihak penganjur untuk menentukan tahap kesukaran dan juga cabaran. Dan namanya pun jenuh dengan tumpur. Soalan kumas ni. Tapi tak apa. Sebenarnya setiap lokasi, setiap Iron Bound kita di mana-mana lokasi embargo area, dia ada difficulty dia, sukaran dia masing-masing. Macam Lenggong ni, elemen dia tu memang ada kesukaran-kesukaran dia. Sebab tu kalau kata tak ada sukar pun, kita saja bagi sukar. Sebab ini adventure racing. Ditambah sikit. Kita tambahkan. Kalau kata macam senang ni, kita bagi sukar lagi. Sebab kalau kata siapa yang racers yang atau pelumba-pelumba yang masuk Iron Bound ni, dia dah tahu dah style Iron Bound. Kalau kata bersikal mountain bike tu,
100%, 30% je boleh kayuh, 70% pikul. Itu memang standard lah dalam Ayambang. Itu elemen dia. Tapi kali ni yang lebih menarik kalau di Lenggong ni, sebab Lenggong ni kita nak bagi impact yang besar dari segi sektor pelancongan domestik, minatnya Lenggong, branding kalau Lenggong macam tu saya cakap nak branding Lenggong kan. Kita buat 2 kali abseiling. Satu abseiling 57 meter, satu lagi abseiling 18 meter. Dan ini pertama kali kita guna SUP, standing up paddle di Tasik Rabat. Sangat-sangat menarik. Ya. Sangat menarik. Sebenarnya races pun dah tak sabar sebenarnya. Kita lagi seminggu lebih saja lagi insya-Allah kan. Jadi itulah Lenggong kita bawa kepada semua sayang macam tu saya kalah sayang. Kita tak boleh buat international. Kalau Ayambang ni memang international memang ramai lah. Kecuali mereka yang memang dah ada di Malaysia. Bukan diorang memang daripada luar. Macam Roy Bloom tu kita daripada 15 kali world champion datang di Roy Bloom. Tim daripada New Zealand, daripada Mexico, Denmark, ramai. Tapi kali ni mungkin satu kelegaan kepada races tempatan, races Malaysia, tak ada international. Mungkin siri seterusnya. Kan? So, inilah medan pertarungan local races kan. Saya anggap macam itulah sebab tak ada international kan. Inilah dia orang nak tunjuk sesuatu yang terbaik bagi dia orang. Mungkin revenge lah, membalas dendam. Okey, sedikit Datuk Seri sama-sama promosikan secara ringkas kepada para penonton kita berkenaan atur cara yang akan berlangsung. Saya harap rakyat di negara ini, khususnya di Negeri Perak dan juga tempatan dapat bersama-sama untuk melihat satu event yang sangat luar biasa. Dan tidak semua boleh menyertainya kerana memerlukan kekuatan, memerlukan semangat, memerlukan iltizam yang tinggi. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada Sir Samsuri dan tim dan juga semua penaja-penaja dan juga RTM yang memberi hebahan kepada program ini. Saya harap ia beri impak besar kepada sektor pelancongan khususnya dan dengan sendirinya akan dapat memberikan sesuatu yang menarik dan aktiviti sukan Sukmi inilah produk pelancongan yang cukup baik. Betul. Saya harap 17, 18, 19 ini datang ramai-ramai ke Lenggong tapi patuh SOP. Dan saya percaya ia akan menarik ramai peminat untuk datang. InsyaAllah. Selamat berjaya diucapkan. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Tuan Samsuri. Itulah dia ramai-ramai sertai ataupun mungkin boleh menyokong juga melihatkan kepada paparan informasi yang kami kongsikan seketika tadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang atur cara yang disebutkan oleh Datuk Seri dan juga Tuan Samsuri seketika tadi. Terima kasih bersama dengan kami. Bagi yang berminat mungkin boleh start training daripada sekarang. Kalau tak dapat masuk tahun ini, masuk untuk acara seterusnya. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.